Okey, tadi ni kita tengok di sini, apa yang saya faham dia kata data crime ni contain data for 46 bandar. 492 and 97. Okey, maksudnya data ni sebenarnya dia ada 46 bandar 46 city. Cuma dia tak bagi nama city tu. Dia tak bagi nama city tapi dia letak cuma west, north east, south macam tu je lah. Maksudnya bandar dia ada beberapa bandar di west. Macam ni contoh kat sini ni maksudnya ada dalam 46 bandar tu ada certain kat dalam west ni. Kat dalam west ni. Kemudian ada certain dalam north east, ada certain bandar dalam south. Contoh macam tu lah. Dia sepatutnya elok dia letak dalam bandar tu. Baru kita nampak kan. Bandar A ke bandar B ke bandar C ke D ke macam tu. Tapi dia letak, dia rangkumkan mungkin ada 5-6 bandar dalam west, ada 10 ke dalam north east, dalam south macam tu lah. Dia pisahkan bandar tu ikut kawasan. Senang. Okay, tapi tak apalah, itu tak penting. Itu tak penting sangat. Okey. Tengok di sini. Okey, contain 46 bandar, 82 dengan 87. Jadi Teflon kemudian kita ada dua time series, dua tempoh je, 82 dengan 87 ni dia, 82 dengan 87. Ni 82, 87, 82, 87, 82, 87 tu data dia lah. Mungkin setiap bandar tu dia ambil data tu, data crime tu, data jenayah lah, kadar jenayah di bandar tu untuk 2 tempoh tahun. Untuk 2 tempoh tahun. Okey, settle. Okey, faham Okey. Okey, sekarang ni ini dia punya ni. Sekarang cuba kita regress. Okey, sekarang ni kita model kita ni ada model lah. Sekarang ni kita gunakan model kita adalah inilah, katakan kita nak ambil simple model. Model kita adalah crime rate, CRMRTE is function of the unemployment. Ataupun kalau untuk model kita CRMRTE equal to beta O plus beta 1 UNAM lah. UNAM. Ni IT I dulu lah. Kita letak IT ke. Ataupun UNAM plus A. Okey, maksudnya crime rate ni, CRMRT ini crime rate, kadar jenayah ni kat bandar-bandar 46 tu adalah berfungsi kepada unemployment, kadar pengangguran. Jadi apa kita expected antara unemployment dengan crime rate ni? Positif ke negatif? What you expected? Positif. Unemployment meningkat, crime rate akan meningkat. Maksudnya bila banyak pengangguran tu, tak ada kerja tu, maksudnya kadar pengangguran akan meningkat lah. Itu memang kita faham lah. Kita memang faham benda tu, kita maklum lah. Okey, sekarang ni cuba kita ambil data 87 kat sini ni, kita nak just for analyze lah. Dan kita ambil data tahun 87. Mesti kita drop. Saya tak drop lah. Leceh drop ni. 87 nak drop 87 kan. Senang je dalam SATA ni. Katakan kita nak regress model tadi tu untuk tahun 87 saja. Untuk tahun 87 saja. Kita tak gunakan 2 tahun tadi. Maksudnya kita gunakan cross section, betul tak? Kita gunakan cross section data. Kita ambil data crime rate dengan employment di bandar tadi tu, 46 bandar tadi tu, hanya pada tahun 87 sahaja kita regress. Jadi macam mana kita nak buat tu kita regress 87 je. Kalau kita kalau kita gunakan yang biasa tu dia akan regress tahun 80 87. Tapi kita sekarang kita guna 87 saja. Apa trik yang kita boleh buat? Okey, trik dia adalah bila kita put reg tu di sini. Kita punya trik dia. Ni yang senang gunakan SATA ni. Yang dia memudahkan kita nak membuat analisis regresi lah. Mana dia punya ni? Okey, dia ni. Okey, trik dia adalah saya T-set dulu, kita buat T-set dulu. Kita reg, regresi lah, kita regresi reg ni kita OLS kan. Kita buat OLS regresi. Okey, letak pemberubahan bersandar dia, crime rate, kemudian letak pemberubahan pendaraan dia, unemployment. Kita tambah ni, if tu maksudnya jika lah. Ni ada dia punya option dia. If year, sebab kita data kita gunakan year kan, dia punya observation dia year kan, nampak sini. Ni kalau tahun-tahun lah, terus tahun. Tapi sekarang tak year, nampak kita tak year ni, nama dia ni, nampak ni year. Year. Year sama dengan ni equal 87. Maksudnya di sini bila kita gunakan kita letak command ni lah, year, if year equal 87, maksudnya SATA akan regress data ni CMRTE dan employment BLS hanya untuk tahun 87 sahaja.
Jadi tak payah lagi susah nak drop data 80 apa 82 ni. Nak buang dari chain, banyak data nak buang kan. Tak perlu buat penat. Data automatically akan singkirkan 82. Dia hanya gunakan 87 saja data ni. Okey, faham tak? Faham Maksudnya, Faham. kita dah gunakan data 87 saja. Maksudnya kita guna cross section data lah. Kita gunakan cross section data. Okey, sekarang cuba kita regress. Ini kita tak boleh guna T-set ni. T-set ya sebab data tahun tu tak repeat, tak cantik. Nampak? Dia 82, 87. Susunan dia macam tu. Dia tak boleh gunakan T-set. T-set, time series set, tak boleh. Okey, tak apalah, kita regress. Tengok di sini, regress. Apa result dia? Bila kita regress, kita dapati bahawa, nampak ni, result yang kita dapat ni, tidak seperti yang kita jangkakan. It's not what we expected. Kita expected that unemployment ni nilainya mesti lah positif, betul tak? Kan? And yet we get the nilai negatif. Maksudnya bila employment increase, crime rate tu akan decrease. Maksudnya kalau katakan nak kurangkan kadar jenayah tu, kita kena banyakkan pengangguran. Tak betul lah, betul tak? Betul. Jadi kenapa begitu? Sebab benda ni terjadi sebab apa? Sebab kita gunakan regresi mudah kan. Sebab kita gunakan model kita ni, kita hanya letak CRMRTE kan. Kita hanya masukkan satu pemberubah penerang je kan. UNAM. Main satu pemberubah penerang je. Sepatutnya mestilah ada banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi crime rate, betul tak? Kalau kita campur, kalau kita letak pemberubah lain selain daripada unemployment ni, mungkin bila kita regress kita akan dapat sign dia positif. Itu faham tak? Jadi kita salah satu sebabnya. One of the reason why we can get negative adalah kerana kita hanya masukkan pemberubah penerang satu je. Takkanlah crime rate hanya disebabkan oleh unemployment saja, mungkin ada faktor-faktor lain. Kalau kita masukkan faktor-faktor lain ke apa benda ke, mungkin bila kita regress we can get the positive sign. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, why not kalau katakan kamu nak still stick, katakan tak ada data lain, pemberubah lain susah dapat. Pemberubah lain, apa benda pemberubah lain yang crime rate dah dapat, sama ada employment je. Tapi kamu ada tahun lain. Employment. So why not we using the pool data? Maksudnya kita combine cross section dengan pool data. Masa 80 kita gunakan dalam kes ini, kita ada 2 tahun kan. Dalam kes ini kita ada 2 tahun. We have the 2 years. 82 and 82. Ini semua 82. Data ni 82. Mana 87? Bawah ni 87. Bawah ni 87. 82 and 87. Why we combine data tu? Kenapa kita tak combine data tu? 2 tahun lah. Maksudnya kita gunakan pool data ataupun panel data. Pool data. Okay, kalau kita pool, maksudnya cuba kita regress. Apa terjadi? Apa kita dapat result dia? Kita regress. Okey. Dengan okey, tu sini Okey, ni result kita lah kan. Kita dapat negatif. Okey. Okay, so lower crime rate is not we expected. So one solution, try to control more factor. Maksudnya masukkan pengubah lain lah yang mempengaruhi crime rate. Misalnya mungkin umur ke, mungkin gender, education, law enforcement, anything lah. Yang menjadikan model yang kita gunakan tu sebagai multiple regression. Kita masuk pengubah lain. Kemungkinan kita akan dapat yang positive sign. Ataupun atau kita masuk crime rate, unemployment, tapi previous period ataupun tahun yang lain lah. Tahun yang lain. Dalam kes ini 82 lah sebab kita ada data tahun 82. Kita ada data tahun 82. Why not kita masukkan tahun 82 ni? Jadi maksudnya kita gunakan data dalam bentuk pool lah. Dalam bentuk pool 82 dengan 87. And then cross section data. 82, 87 dengan cross section data. So kita dapat pool ataupun cross section data. Okay, so let me do cross section data unit template. Okay, sekarang ni bentuk model kita. Kita akan buat YIT, SIT. Tadi yang ini tak ada IT semua I saja. Kena ingat yang tadi yang kita buat ni semua I saja sebab kita ada 87 je, I sahaja. Sekarang ni kita gunakan IT. Kemudian kita tak dummy lah, nak lebih yang ini option ni sebenarnya. Tapi lebih baik kita tak dummy. Dummy sebab ada 2 tahun kita tak dummy untuk tahun yang kedua. Maksudnya kalau T tu
1 sama T tahun yang kedua, 0 tahun yang pertama. Contoh kasih tengok di sini. Dia dah siap dummy dah. Dia dah siap dummy. Bukan dummy yang ini, dummy tahun. Ini dummy tahun. Dummy 87. Ini semua kosong-kosong ni. Kenapa kosong? Sebab ini merujuk pada tahun 82. Jadi kita letak dummy ini 1. Masa 1 dummy 87. Sebab dia 2 tahun je sini. 2 tahun je. Okey, sekarang ni kita regress lah. Okey, so D2 tu menunjuk daripada dummy tahun 87 87. Jadi T sama dengan 2, maksudnya 87 lah. Ni T sama 1, 82. Jadi kosong. Okey. So, bila kita regress, kita dapat result dia seperti ini lah. Okey. Kita regress nampak ni. Sekarang ni, dummy tu kita tak payah interpret pun, tak penting. Kalau kita dapat sign dia positif. Seperti yang kita expected. Tadi negatif, sign dia positif. Maksudnya bila kita combine, yang bawah bukan yang atas ni. Bukan yang ini. Ini dummy. Ini 0.4 ni. Ini 0.4 ni. Kita dapat positive sign. Maksudnya 1 unit kenaikan dalam employment akan menyebabkan crime rate meningkat sebanyak 0.42 lah kadar dia tu. Kadar jenayah dia 0.42. Itu maksudnya. Sekarang ni kita dapat positive sign. Okey itu cara kita regress dah. Kita regress dalam bentuk pool. Ini data pool data pool bukan fit effect, random effect bukan. Belum lagi. Ini pool. Maksud kita regress sebab tu kita gunakan REG. Kita gunakan REG. Untuk FERE dia ada command special dia. Dan ini adalah OLS. Kita hanya regress saja. Okey, boleh faham ini cara kita boleh. Kita regress menggunakan data berbentuk pool. Data berbentuk pool. Okey. Dan ini bagi case 2 period. 2 period panel data analysis. 2 period data analysis. Okey. Saya rasa cakap itu sajalah hari ini. Kita akan sambung kemudian. Okey, so nanti saya akan buat saya akan buat kelas hari esok malam pukul 10 malam. Ini kelas tambahan pukul 9. Banyak kelas tertinggal ni kita akan buat 10 malam. Dan pada esok juga saya akan letak quiz. Letak quiz lah. Saya lupa nak letak quiz tu. Quiz tu dah ada dah, saya semua letak dalam online learning je. Quiz tu dah ada. Okey itu sajalah hari ni Okey. Ada apa nak tanya? Okey. So kuis tu dalam masa 1 hari kan jawab? Saya bagi 1 hari lah. Ataupun nak 2 apa? Nak 2 hari. Boleh tak kisah. Boleh. Esok tak sempat. Takut esok tak sempat pula nak jawab. Saya buka hari Khamis sampai Jumaat lah. Okey, boleh. Okey, so kita ni lah attendance Okey, itu saja Okey, thank you sir. So kalau ada apa-apa saya akan beritahu lah kalau ada kelas tu. Tapi
kita jadikan dari pukul 10 malam. Okey. Okey, boleh. Okey.